Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat yang keempat, Faslun fil ilahiyat, fasal tentang ketuhanan. Maka bolehlah dibahagikan kepada dua di dalam ucapan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, itu bahagian ilahiyat, ketuhanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bahagian nubuat. Jadi jadi bahagian ketuhanan tu, yakni fasal pada menyatakan tentang ketuhanan tu berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, lawan bagi sifat-sifat yang wajib iaitu sifat yang mustahil, dan satu harus bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbahasan dari sudut sifat ketuhanan tu, istighna an kulli ma siwa, kemudian iftiqaru ilahi kullu ma ada. Itu. Maka di sini faslun fil ilahiyat, fasal tentang ketuhanan. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, fal wajibu lahu kullu kamalin fa huwa mawjudun la yajuzu alaihi al-adamu sabiqan wala lahiqan. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala segala sifat kesempurnaan secara ijmali, secara himpunan. Wajib kita beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya. Kalau orang tanya sifat kesempurnaan Allah taala tu banyak tak? Jawapannya banyak, tiada terhitung. Cuma para ulama telah memberikan garis panduan, lalu didatangkan pengajian sifat 20, iaitu 20 sifat daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu. Jadi 20 sifat ni macam umpama rumusan lah daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah katanya ulama, 20 sifat ini kalau dibaca, kalau dipelajari, kalau difahami dengan baik, ia dapat memastikan, ia dapat membantu setiap orang beriman supaya dipeliharakan akan imannya ataupun i'tikadnya, akidahnya, daripada terjerumus pada sesuatu kepahaman i'tikad yang sesat lagi menyesatkan. Ini i'tikad yang salah lah tentang Tuhan, maknanya terhadap Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 20 sifat yang mudah ini, 20 sifat ni kita panggil mudah tu kerana singkat lah. 20 sifat nak dibandingkan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang banyak tu. Jadi 20 sifat ni kalau kita belajar elok dengan niat yang ikhlas, fahamnya baik, insya-Allah membantu kita daripada sebarang bentuk syubhat maupun kesesatan dari sudut akidah. Sebab tu kalau orang mengaji sifat 20 ni, faham dia dengan cukup lumat, matang, sempurna kepahamannya, tak mudah jadi puak musyabbihah maupun puak mujassimah ataupun firqah-firqah sesat yang lainnya. Kalau mengaji sifat 20 lah. Biasanya orang yang tolak sifat 20, yang tak menerima sifat 20, tak mengaji, tak ada asas sifat 20, itu yang mudah jadi musyabbihah, mudah jadi mujassimah, kerana terikut-ikut pembawakan akidah yang batil lagi sesat. Tak percaya. Biasanya kalau dah kata Tuhan atas langit tu, cuba tanya dia mengaji sifat 20 tak? Menolak lagi ada. Yang best jawapan dia tu, dia punya jawapan tu, sifat 20 ni ada ke di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya sifat 20 tu ada tak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataupun dia kata, 20 sifat je, diperli pula tu. 20 sifat je. Sikit sangat. Sifat Allah Ta'ala tu, sifat kesempurnaan Allah tu 20 je ke? Oleh kerana tidak dididik dengan pemahaman pengajian akidah yang benar daripada peringkat awal lagi, sebab tu jadi macam tu. Sebab tu kalau nak dipanggil bebal, tak nak terima. Kalau orang panggil dia tak pandai, dia tak nak terima. Tapi bila tak ada asas sifat 20, lalu kita pergi terus menerima pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh penceramah-penceramah yang memang menolak sifat 20 tu, yang kadang-kadang kita jadi sesat tu.
Jadi punah pemahaman akidah tu. Bila nak dibetulkan balik, bukan senang. Bukan senang. Faham? Kalau dah sesat ni, nak betulkan balik bukan senang. Orang mengaji daripada satu kulit ke kulit, daripada satu kitab ke kitab, serendah senipis-nipis kitab akidah, sampailah kepada sebesar-besar kitab akidah yang tinggi dari sudut pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Macam tu. Belajarlah, walaupun kitab tu nipis, tapi oleh kerana akidah situ namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, bacalah, baca dan fahamkan. Belajar elok-elok sampai kepada peringkat yang tinggi. Macam tu, step by step. Jadi fahamnya tu solid, cantik, nampak sempurna. Ini bukannya daripada kulit ke kulit, daripada video ke satu video, daripada TikTok ke TikTok. Lepas tu nak condemn pula ulama-ulama yang mengajar sifat 20. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu dia sendiri pula minta dalil ni. Kalau awak betul, awak dalil apa? Lah, kalau mengaji berlambak dalil dalam kitab. Dalil Quran, dalil akal, macam-macam dalil ada. Daripada kitab-kitab dalil jelas 420 ni. Mana nak didirikan pengajian sifat 20 ni tanpa dalil? Semua dengan dalil. Bahkan dalil mutawatir lagi. Ulama datangkan dalil mutawatir lagi. Berakidah ni kena dalil yang sahih, dalil mutawatir dia pakai. Lain daripada tu tak boleh nak pakai. Kita yang tak nak belajar, lepas tu sibuk nak apa dalilnya, apa dalilnya. Dalil dah jelas. Orang kalau dah engkar 1000 dalil belum tentu terima lagi. Sebab tu katanya ulama, al-munkiru la yufiduhu tatwil walau tuliyat alaihi Taurat wal Injil. Orang yang engkar itu tidak perlu berdebat kepadanya panjang lebar, tak payah. Jangan panjang-panjang habiskan kita punya tenaga, habiskan kita punya peluh, tak payah. Dengan pok-pok engkar ni, jangan dihabiskan elio kita dengan dia. Mata-mata nak menerangkan dia yang kebal dengan kesesatan tu. Meskipun dibacakan atasnya kitab Taurah dan Injil sekalipun, Quran lagi tak nak terima, lagi didatangkan Injil dan Taurah. Faham? Sindir macam itulah. Kalau kita melayan orang yang sakit, orang gila ni, berat. Dah kita yang tak sakit jadi sakit, yang tak gila jadi gila. Orang kalau dah jelas kebenaran di hadapan mata dia, tak nak juga menerima, itu yang dipanggil sebagai ta'assub. Tetap berpegang teguh dengan kebatilan meskipun telah datang kebenaran. Para ulama dah datangkan dah dalil kebenaran, tapi tetap juga tolak. Tak nak juga terima. Nak pegang juga cakap Tuhan tu atas langit. Nak juga cakap Tuhan tu bertangan tapi tangan tak serupa makhluk. Nak juga cakap Tuhan tu atas kursi, atas arash. La haula wala quwata illa billah. Degil ni. Katanya musannif, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala segala sifat kesempurnaan. Allah itu wujud. Tidak harus, yakni mustahil baginya sifat al-adam, yakni tidak wujud. Sama ada masa lampau atau akan datang. Qadimun la awwala lahu. Qadim yakni terdahulu, yakni sedia tiada permulaan, yang tidak ada permulaan baginya. Maknanya sedia, qadim terdahulu tu maknanya tiada permulaan. Dia ada, dia sedia sebelum makhluk ada. Makhluk dah ada, dia sedia juga. Dialah yang akhir, bukan akhir tu dia ada pengakhiran, tak. Akhir dia maknanya manusia semua binasa. Dibinasakan makhluk mengikut kehendak dia. Makhluk tu binasa, dia tetap ada, dia kekal. Itu makna akhir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Baqin la akhira lahu. Dialah Tuhan yang baqi, yakni kekal, yang tidak ada pengakhiran baginya, yakni tiada berhubung dengan kebinasaan. Cantik dah ulama susun tu. Wujud, qidam, baqa. Baqi itu maknanya baqa, kekal Allah Subhanahu wa taala, tiada berhubung dengan kebinasaan. Kalau ditanya Tuhan tu ada, wajib ada, mustahil tak ada. Habis kalau adanya tu siapa pula yang mengadakannya? Wajib baginya qidam, tiada permulaan.
Sebab tu datang sifat kidam tu, menafikan Tuhan tu ada permulaan. Sebab kadang-kadang akal makhluk ni, akal manusia ni cuba-cuba nak fikir lebih-lebih tentang Tuhan. Kadang-kadang dia cuba nak imbangi pula, nak mengimbang, seolah-olah hamba atau makhluk ni sama dengan Tuhan. Mustahil. Makhluk kena cipta, nama pun makhluk, kena cipta. Kita ni baru, sebelum ni tak ada, baru. Maknanya ada yang membaharukan, ada yang mencipta. Jadi kita ni kena cipta. Pencipta ada tak? Kalau bagi pencipta, yakni Tuhan, ada tak pencipta? Tak kenalah kalau kata ada pencipta. Sebab kalau dia kena cipta, sama dengan baharu. Kalau dia sama dengan baharu, sudah tentu dia ada sifat lemah. Kalau lemah, tak mungkin boleh jadikan makhluk. Faham? Itu dia. Sebab itulah, lepas datang sifat wujud, kidam. Kidam makna tiada permulaan. Kemudian lepas kidam, baqa'. Datang pula sifat baqa'. Baqa' tu makna kekal, tiada berhubung dengan kebinasaan. Lepas tu kalau dia ada tu, selama mana dia ada, dia tu kekal, tiada berhubung dengan kebinasaan. Kekalnya Allah Ta'ala tiada berhubung dengan kebinasaan. Adapun kalau kita cakap kita ni masih ada lagi, masih kekal lagi, kita berkait dengan masa zaman. Sampai masa kita dah tak ada lagi. Sampai masa harus saja kita boleh tak ada. Sampai masa kita ditiadakan. Sampai masa nak kekal boleh juga, tapi boleh tak ada tak? Boleh juga tak ada. Sebab kita dahulu bila tak ada, kemudian ada, harus je tak ada. Tapi kalau Tuhan kekalkan kita, katalah kekal, hidup buat selama-lamanya. Buat selama-lamanya maknanya selama sebagai manusia lah, sebagai makhluk. Boleh juga. Tapi tetaplah hukumnya baharu. Boleh menerima kebinasaan. Adapun baqa' bagi Allah, kekal bagi Allah, tiada menerima kebinasaan. Tak layak dia terima kebinasaan. Kalau dia binasa, nescaya dia juga baharu. Mustahil. Jadi sabit Tuhan itu kekal, mustahil ia fana atau binasa. La yushbihuhu syai' minal hawadithi falaysa bijirmin wala aradin wala fi jihatin wala fi makanin wala fi zamanin wala yatahayyazin. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Kalau kita mengaji ilmu akidah sifat 20 ni, tak ada papan putih Tak ada Ada? Cuba bawa ke sini. Kalau ikutkan kita ni bukannya rajin sangat nak menulis. Saya ni tapi macam tergerak pula nak menulis ni. Kita tulislah sikit. Kalau kata tidak ada syibih, maknanya tiada satu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah. Kalau kata tiada serupa dengan Allah ni, maknanya dari sudut zat, sifat, perbuatan, lengkap tiga tu. Dari sudut zat, tiada yang menyerupainya. Dari sudut sifat, tiada yang menyerupainya. Dari sudut perbuatan, tiada yang menyerupainya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Faham? Jadi kalau ulama tetapkan bagi kita tak boleh cakap, jangan cakap. Sebab mungkin saja kalau cakap memberi waham seolah-olah Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk. Jadi kalau tak boleh cakap, jangan cakap. Jangan putar belit alam sampai nak kata serupa juga kalau kita cakap macam tak boleh. Kalau dia kata jangan cakap, jangan cakap. Sebab itulah ulama tu perlu diikut, perlu dihormati, perlu diterima pandangannya, perlu diterima fatwanya, perlu diraikan. Faham? Ada pula satu tajuk tu, jangan ta'assub pada satu guru. Orang yang mensyaratkan ta'assub ni pun berat. Apa tujuan dia nak buat tajuk macam tu? Cuba tuan-tuan buka kitab-kitab adab, ada ke dalam tu tulis jangan ta'assub kepada guru? Ada ke? Ambil satu kitab lah, kitab yang paling rendah. Tapi bukan rendah sebenarnya, tinggi. Kitab semua tingkat, semua kitab mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka tak ada. Kan tulis pakai karomah, marah pula orang. Pelik-pelik lah ustaz ni, karomah pula dizahirkan. Tak apalah, kita imagine dia sikit. Apa tu tadi? Sampai mana tadi saya syarah? Maka punya hasal ni. Apa tadi? Sudah. Orang depan pun kalau dah gini berat. Tentang apa tadi?
Sebenarnya kitab semua tinggi, tak ada kitab yang rendah. Tapi biasa kalau awal kitab mengaji kitab adab, selain daripada kitab Bidayatul Hidayah apa semua tu, kitab ni masyhur di pesantren masyhur kitab ni. Di pondok-pondok masyhur. Sampai dekat luar negara sana. Saya belajar kitab ni dengan anak mufti Uganda masa tu, malam-malam dekat dalam bilik bilik asrama dengan anak mufti Uganda masa tu, nama dia Salahuddin, anak mufti Uganda. Dia cakap Arab. Saya faham lah Arab dia tu, sebab Arab orang Afrika ni sedap. Bukan nak kata Arab tanah Arab tu tak sedap, tapi Arab dia ni macam Arab orang belajar kitab kan, dia punya cakap tu satu-satu ikut nahu betul. Kalau macam sahabat-sahabat kita yang lain tu, Arab dia campur-campur, cakap-cakap pasar macam tu, amiyah dan sebagainya. Kalau orang Afrika, kalau bercakap satu sebutir jelas. Cakap dia tu sedap. Jadi kita belajar dengan dia pun rasa jelas kita dengar. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim tu belum jumpa lagi lah fasal pada menyatakan jangan ta'assub pada guru. Ada tak kalau kita mengaji dekat Zawiyah? Ada? Kita baca setakat ni? Tak ada. Yang adanya wajib menghormati guru. Tu ada. Sayur dia hendaklah menghormati guru. Itu ada. Berkali-kali diulang. Menghormati guru, menghormati guru. Dan kitab-kitab yang lain pun gitu, menghormati guru. Nampak? Yang tak boleh ta'assub ni guru yang tak betul. Kalau guru yang betul, dia kena ikutlah. Kadang-kadang orang nak menterjemahkan ta'assub tu pun tak tepat tu. Ta'assub ni telah datang kebenaran tapi masih lagi berpegang dengan kebatilan. Kemudian dia mengiyakan kebatilan itu pula, sehingga diluputkan kebenaran yang datang tu. Ni ada orang kata kita jangan ta'assub dengan Rasulullah. Sebenarnya Allah pun tak mengajar kita ta'assub dengan Rasulullah. Apa benda kau cakap ni? Apa benda yang tak ta'assub dengan Rasulullah? Rasulullah tu ada buat salah ke? Tak ada. Rasulullah tu maksum, wajib diikut, engkar kafir. Apalah tak ta'assub pula? Engkau tu yang tak pandai letak di mana nak ta'assub tu. Tak ada ta'assub pula. Itu yang longgar tu. Tengoklah label kita dengan Nabi sama ke? Betul lah kalau orang tak ta'assub dengan kita tu kena lah. Wakil tu kena. Kalau dengan agama, dah tentu nak sampai agama ni melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ada salah ke? Dah tu menyampaikan, siapa yang menyampaikan agama pada kita? Rasulullah. Kalau kita kata Rasulullah tu kita tak boleh nak ikut betul-betul, tak boleh nak anggap Rasulullah tu tak salah, macam mana? Minum air dululah tuan-tuan. Mana satu ni cawan ni? Kosong. Ni air bila ni tuang? Kita tengok kalau ada mengeladak, air lama. Takut tempat-tempat macam ni kadang-kadang air-air yang dah lama dituang. Bukan air baru. Air baru ni sebentar. Lain kali tutup. Sunnah tutup. Air yang diberi dedah. Didedahkan. Dekat tempat-tempat lain tu sunnah tutup. Sebab tu kan ada piring tu kan. Tutup dengan piring tu. Kerana ada satu malam yang Allah Ta'ala turunkan balak. Takut menimpa akan air yang terdedah tu. Kalau tak ada, kalau masa kita belajar dulu, kalau seandainya tak ada, sekurang-kurang batang lidi ke, sesuatu yang boleh menutupi, walau tak penuh, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, tutup. Sebab tu orang dulu-dulu kat belanga ke dekat tempayan tu apa tu ada tutupnya. Petua orang dulu-dulu. Supaya nanti kalau buat mandi, buat minum, jangan sampai dirasuk benda-benda yang tak baik, terkena penyakit dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tuan-tuan setakat tutup je, tiba nak minum tak baca bismillah, rosak juga. Kalau baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faham tu? Ya betul. Salah kalau mengikut orang yang salah. Tak boleh. Tapi kalau dah sampai kita bercerita tak boleh mengikut, tak boleh ta'assub tu, sampai hilang hormat, hilang adab, tak boleh. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, satu orang raja hantar anak dia pergi ke satu orang guru syekh. Dia kata dengan syekh tu, aku nak engkau jadikan anak aku ini penuntut ilmu, belajar dengan kau. Ingat talibul ilmi. Dipesan dengan syekh tu, jadikan dia talibul ilmi, bukan anak raja, talibul ilmi.
Selepas beberapa bulan, kata silap berapa bulan disebut dalam kitab. Selepas beberapa bulan, datanglah raja ni ziarah anak dia. Raja ke pembesar lebih kurang macam tu lah. Orang besar lah. Raja kat situ. Datang. Dia tengok anak dia tu sedang menuangkan bekas air atas kaki gurunya, sedang gurunya berwuduk. Maknanya air wuduk dicurahkan dekat atas kaki gurunya tu. Jadi gurunya tu ambil air semayang, gosok sendiri kaki tu. Merah muka raja ni. Merah muka raja ni. Mungkin pada pandangan kita, rasa kita, itulah suruh anak raja lagi. Tak. Merah muka raja ni sebab dia datang dekat syekh tu. Bukankah aku suruh kau jadikan dia sebagai murid kepada engkau, talibul alim? Kenapa buat macam gini ni? Marah. Kalau setakat macam gini, ini bukan talibul alim ni. Patutnya dia gosok tapak kaki kau, menghinakan depan kau. Tu baru talibul alim. Oh, gitu. Nampak? Ini betul ke engkau disuruh buat kopi kat madrasah tu? Kan disuruh belajar pula buat kopi. Kopi ustaz kau disuruh buat kopi ustaz tak boleh. Zalim ni anaknya. Ini buli budak ni. Alah, baru suap kopi yang sebenarnya disuruh buat kopi tu sebab apa? Dia curi kopi ustaz tu. Dendanya buatkan kopi ustaz tu. Bukan nak suruh buat kopi hari-hari. Ni kadang-kadang budak-budak ni dia cerita separuh, dia tak cerita habis. Dia cerita dengan mak bapak dia kena buat kopi. Jadi orang tengok tu macam kena teruk je kat madrasah hasian, asyik kena khidmat je. Yang sebenarnya muntah ke darah dalam kafe bedal. Ustaz punya Maggi ustaz dia belasrah. Segala-gala apa yang dalam peti ais tu dia pun bedal. Yang tu dia tak cerita habis. Ya tak? Terbalik pula. Kemudian lagi, jadi kalau dipahamkan la yushbihuhu syai' minal hawadith, tidak ada sesuatu pun daripada makhluk yang menyerupainya dari sudut zat, sifat, perbuatan. Jadi dekat sini mengisyaratkan daripada sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Jadi bersalahan dengan Allah Ta'ala dengan segala yang baru tu dari sudut macam mana tu? Dia bukan jirim. Walaupun yang paling halus seperti jauhar firid. Yang paling halus tu halus. Makna halus tu tak boleh dibahagi-bahagikan. Halus sangat. Dia kalau dah halus sangat ni tak boleh dibahagikan. Yang itu pun makhluk. Maha suci Allah daripada sama dengan sekalian yang baru, termasuk yang halus-halus, kan? Bukan juga arat sifat baru terjadi, bukan. Dia bukan pula sifat. Bukan juga berada di mana-mana arah, tidak bertempat, tidak pula berzaman. Yang ini tidak diliputi zaman, masa, bukan. Tuhan bukan macam kita lah. Bukan macam manusia, bukan macam binatang, bukan macam tumbuhan, bukan sama dengan seluruh alam, yang ini selain daripada dia. Bukan. Tu Ustaz Tauhid saya dulu tu, kalau nak menafikan tu, bukan. Kau faham tak? Dia orang campur-campur Jawa macam tu. Dia ajarnya macam tu. Ngajarnya sampai pukul 10.30. Mata orang pun dah macam ni dah. Sebab tu saya ni bukannya gemar sangat nak mengajar pukul waktu lewat-lewat. Ni pukul 10 kita berhenti ya. Jangan lewat-lewat 10.30. Kalau penganjur suruh 10.30 pun kita berhenti pukul 10. Allowance tak dapat pun tak apa. Sebab siapa yang sanggup nak lewat-lewat ni? Tuan sanggup? Saya sanggup. Bohong. Jadi kemudian tidak bertempat, tidak pula berzaman, tidak juga memenuhi tempat kosong. Itu kena faham tu. Nampak? Itu asas tu. Jadi tertolaklah perkataan orang yang kata Tuhan atas langit. Betul. Atas aras. Tak betul. Ada pula orang Kota Tinggi tu, tapi tak tahulah Kota Tinggi yang mana. Tak nak cakap lah. Dia datang-datang, Ustaz tahu tak, kita ni kalau dah semaya nampak Tuhan tu kuning, merah, sudah.
Entah faham tak kalau mengaji sifat 20? Sebab tu kena asasnya mengaji sifat 20. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi itu menjurus kepada semua sekali. Yakni Allah Ta'ala tak sama dengan segala-galanya dari kalangan yang baharu. Tak sama. Kalau dah kata kuning, merah tu sifat makhluk. Mustahil Allah Ta'ala macam tu. Kalau dah bercahaya, hitam, besar, kecil, tu semua makhluk. Sebab tu katanya orang arif, barang yang terlintas, yang tergambar pada benak fikiran atau hati kau, semua itu selain Allah. Faham? Munazzahun anil mamasati wal istiqrari wa tamakkuni wal intiqali wal qurbi wal bu'di la ta'ullu dhatuhu fi syai' wa la yuhillu syai' fi dhatihi wa la yahmiluhu syai'. Dia suci daripada menyentuh, berdiam, menduduki sesuatu tempat atau ruang, berpindah, dekat dan jauh. Zatnya tidak hulul, yakni bertempat pada sesuatu, dan tidak ada sesuatu apapun yang hulul, yakni bertempat pada zatnya, dan tidak ada sesuatu apapun yang memikulnya. Faham? Nah, dia bukan kira nak fahamkan resap. Kerana meresap-resap ni semua makhluk, ataupun menumpang kepada zatnya, ni semua mustahil. Baharu meresap, dia meresap kepada baharu, ni semua mustahil. Apa yang kita nampak, apa yang kita perasan daripada makhluk, daripada mungkinat, itu semua baharu. Maha suci Allah bersalahan dengan segala yang baharu. Sebab itulah kita tidak boleh memikirkan akan hakikat zatnya, kerana akal kita lemah daripada menjangkaui akan hakikat zatnya. Hendaklah kita memikirkan akan kejadiannya, yakni setiap barang yang dijadikannya, yang mana membawa kepada mengenalnya. Nah, bila kita tengok, kita kenal Allah Ta'ala tu maha berkuasa menjadikan akan tiap-tiap sesuatu. Contoh, ya tak? Ataupun kita melihat kepada diri kita ni, hebat tak hebat pencipta kita ni, maka lahirlah di sana makrifat kepadanya. Benarlah dialah yang menentukan, dialah yang menjadikan, dialah yang menguasai akan tiap-tiap sesuatu. Itu tak apa. Ataupun kita memerhatikan akan sifat-sifat kesempurnaannya, itu pun merupakan tangga dalam hendak mencapai makrifat kepadanya. Dia kata dia maha berkuasa, dia kata dia maha mengetahui, dia kata dia maha menghendaki. Kan dalam Al-Quran gitu kan, nampak telik oleh engkau akan sifat-sifat kesempurnaan Tuhanmu, dan saya engkau akan mengenal bahawa zatnya maha sempurna. Macam tu. Sebab tu bila Hallaj tu kata Tuhan dalam diri aku, dalam jubah, hukum zahir sahaja terus, hukum zahir. Macam Hallaj kan, dia anak murid kepada Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Hallaj, Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu guru kepada Hallaj. Cuma Hallaj ni dia tak sama macam Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi seimbang. Sebab tu dia digelar Sayyidut Taifataini, penghulu taifah syariat, dua taifah, iaitu taifah syariat, taifah bangsa hakikat. Dia stabil, dia tak mudah-mudah terbang ke apa ke, dia stabil. Syariat kuat, hakikat pun kuat. Tak mudah-mudah nak zahir macam tiba-tiba karamah yang luar biasa, stabil. Tapi anak murid dia tak stabil. Dia tahu anak murid dia fana, itu dipanggil fana. Itu perbahasannya dalam ilmu tasawuf lah. Tapi bila mana gubernur datang, yakni pemimpin ketika tu, nak minta keputusan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi tentang Hallaj. Sebab Hallaj ni dah cakap yang bukan-bukan, takut orang awam nanti terikut cakap dia, jadi sesat pula orang awam. Adakah Imam Junaid tak tahu keadaan Hallaj? Tahu. Lalu Imam Junaid memutuskan bunuh Hallaj. Hallaj ni dibunuh, difatwakan bunuh. Kenapa difatwakan bunuh? Sedangkan Imam Junaid tahu yang dia fana. Kerana dalam masalah ini dia dah fana pada zat ni, dikira fana pada zat. Jadi syariat tu dah goncang. Jadi untuk orang awam pegang pada syariat. Kalau orang awam ikut juga yang ini, habis semua. Kan nanti semuanya, belasah orang pun kata Allah yang belasah, mencuri pun kata Allah yang ambil. Ini masalah juga tu. Jadi masalah syariat tak jaga dah. Walaupun selepas daripada dijatuhkan hukuman bunuh pada Hallaj tu, keluar daripada tubuh badan dia darah warna putih ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Ini bukan cerita mahsuri tau.
darah ni warna putih ke apa, tulis bentuk la ilaha illallah, sebab dia memang fana kepada Allah. Kata ulama sufi, kalau orang macam gini, kalau dah sampai masa patut jatuhkan hukuman, jatuhkan je lah. Kalau betul dia punya fana tu kerana Allah, kita cepatkan dia ke syurga. Kalau salah atau main-main dia dengan apa yang dia buat, kita percepatkan dia ke neraka. Sebab orang yang macam ni, kita tak tahu keadaan dia tu yang macam mana yang sebenarnya. Dia tak nak juga tarik balik. Jadi itulah keputusannya. Jadi kita ni tak payahlah nak fana yang bukan-bukan. Tak payahlah nak cuba-cuba buat kasyaf yang bukan-bukan, buat fana yang bukan-bukan. Sembahyang subuh pun pukul 8.30 pagi, tiba-tiba mengaku fana, muka tak senonoh betul. Elok kita perbaiki syariat kita tu. Dalam masa yang sama belajar hakikat-hakikat, peringkat basic, asas-asas. Cukuplah. Tak payah nak merapu-meraban, pergi sendiri kepada bahagian yang tinggi-tinggi tu, baca kitab sendiri, rasa-rasa sendiri. Tak payah. Kalau nak guru yang bawa kamu kepada tempat yang lebih tinggi daripada apa yang kamu tahu, banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Itu pun jangan niat kerana nak ketinggian martabat tu, habis juga. Faham? Nak jadi wali ni, macam mana ni jadi wali ni? Nak kena berdamping dengan orang-orang yang hebat-hebat. Jadi dia pun berdamping orang hebat-hebat dengan niat supaya nak menjadi wali. Salah juga tu. Supaya orang cium tangan dia lama sikit. Supaya kalau orang jumpa dia rasa terperanjat. Haibah. Ni orang bukan orang biasa ni. Nampak macam, tahu, jangan cakap macam tu. Dalam hati, dah ada dah kedudukan aku di sisi manusia. Kadang-kadang gitu kan. Yang saya kadang macam yang saya biasa ni pun, kalau tiba-tiba orang tarik tangan kita pun dah tiba-tiba ada rasa macam lain macam ke aku ni, sampai nak kena cium tangan apa semua. Dah ada dah perasaan tu. Rosak. Kena perbaiki balik, kena tengok balik niat asal macam mana. Ingat senang ke jadi ustaz? Susah. Lagi jadi ustaz yang popular tu, macam kat luar sana tu, ustaz-ustaz yang popular tu nak jaga hati dia, Allah, bukan senang. Bukan senang. Elok jadi macam tuan-tuan ya. Orang tak kenal sangat apa, dari sudut agama ni, pengajian agama, orang tak kenal sangat. Elok itu. Tenang pun tenang. Nak makan kat warung pun tak rasa bersalah. Kalau macam saya ni nak makan kat warung, ustaz, makan kat sini. Ada dua keadaan tu. Ni perli aku ke nak belanja? Serba salah kita. Yelah, sebab kalau dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim, kalau orang nak jadi alim, petua bukan salah makan kat warung, tapi ni adabnya begitu. Diceritakan satu orang alim, bertanya orang kepadanya, macam mana tuan boleh jadi alim macam ni? Alim sungguh lah. Alim sungguh. Takjub orang, alim macam ni. Yang sebenarnya bukanlah saya yang menjadikan saya ni alim macam ni sebab bapak saya lah. Sebab bapak tu bapak saya. Macam mana tu? Yang sebenarnya saya tidak makan sesuatu pun daripada mana-mana barang, melainkan barang yang dimasak sahaja oleh ayah saya. Tak ada benda lain yang saya makan dalam rumah melainkan barang yang dihantarkan oleh ayah saya. Pernah sekali saya duduk dekat dalam bilik, ajak kawan masuk rumah. Jadi habis sembang apa semua tu, kawan tu balik dah. Pagi esoknya ayah saya cek, ayah dia ni lah, bapak dia pun cek, kemaskan bilik anak dia apa semua. Memang dia jaga anak dia betul. Semua jaga. Pantau betul. Entah macam mana, adalah sebahagian roti daripada luar. Semenjak daripada tu bapaknya tak menegur. Diam je. Yang si anak ni yang jadi alim sekarang ni, yang aku pun memikir, apa masalah ni? Diam je. Macam suami isteri macam tu lah. Mula rancak ya apa ke, kita balik malam-malam pun, abang dah balik nak makan gitu. Ni sekali tiba-tiba senyap je. Ada buat salah ke? Mikirkan daripada Zuhur tadi, apa salah? Suruh beli, tak beli. Kan macam tu. Ni pun sama juga. Dia kasih sayangnya dah kuat dengan anak dia. Jadi kalau anaknya tak ikut cakap, dia terasa hati dia diam. 3 hari lepas tu dia kata, sampai cari apa punca dia. Baru nampak ada seketul roti. Bahagian roti tu ada dekat penjuru sana tu. Dah beralih dah.
Ni mesti dia jumpa roti ni. Dia pun pergi ke ayah dia. Wahai ayahku, aku tahu sebab apa kau tak bercakap dengan aku ni. Maknanya tunjuk apa tu panggil? Tunjuk rentan tu. Apa tu nama? Tunjuk protes. Tapi senyap. Senyap. Ni senyap. Senyap ni lagi menyakitkan hati tau. Lagi terbeban hati lah kalau senyap. Ni apa masalah awak ni tak bercakap dengan saya ni? Lagi bukan lagi menyenangkan, lagi membosankan lagi ada. Apa sebenarnya masalah ni? Tapi kalau yang jenis bercakap tu lagi senang. Awak sampai hati, itu lagi bagus. Terus terang, jelas. Okey, nanti kau belilah. Selesai. Senang selesai. Ini jenis diam. Masalah betul. Jadi yang bapaknya pun gini juga. Dah. Saya faham, saya tahu. Salah saya. Saya nampak kesalahan tu. Cuma untuk pengetahuan ayah, yang ni bapak dia beritahu bapak dia, yang sebenarnya roti tu bukan aku beli. Aku tak makan pun, melainkan makanan yang kau hidangkan buat aku. Aku tak makan pun. Yang roti tu bukan aku yang beli. Kawan aku yang hari tu datang tu, dia bawa roti tu, kemudian dia tinggalkan kat situ. Bukan aku. Lalu ayahnya pun jawab, kalaulah bukan kerana warak engkau, takkanlah kawan berani tinggalkan roti kat dalam tu. Salah juga engkau. Maknanya kau tak warak ni. Sampai kawan kau tak kenal kau siapa ni. Mana boleh? Engkau kan tak makan melainkan makan tu. Macam mana makanan luar boleh masuk dalam? Macam itu sekali. Sayugi kata tu, lanjut kitab tu, Sayugi hendaklah berhati-hati apabila seseorang talibul ilm tu makan di luar, kerana di luar itu kurang menjaga kebersihannya. Betul tak? Ya. Kalau telur tu kadang-kadang, ni tak cerita kat Johor lah, cerita kat United Kingdom lah, bagi orang tak terasa. Kalau telur tu ada tahi tu, dengan tahi sekali masuk dalam tu. Bukan semua orang buat lah, tapi kadang-kadang memang macam tu. Habis kalau dah banyak, takkan kerja kita nasib nak. Lepas tu pula cara basuh dia bukan air mengalir ke bawah gitu. Dia ngumpulkan air yang kurang daripada 2 kolah tu, dia masukkan semua najis dalam tu. Dia main gitu-gitu je kat situ. Apa bersih ke? Tak bersih. Sebab tu banyak perkara tu tak selesai. Banyak perkara tu tak selesai. Sebab tu kalau nak warak, kurangkan macam tu. Kurangkan makan di tempat-tempat awam luar ni kalau betul-betul nak jagalah. Tapi bukan jadi salah tau. Jangan spin saya punya perkataan. Ustaz tak bagi makan kat restoran. Dialah yang telah membankruptkan. Taklah. Jalan. Kalau saya pun kadang tuan-tuan pergi cari kat Sanggil, jumpa juga kat warung-warung tu. Ada. Tapi kena hati-hati jugalah tuan-tuan, kena dijaga-jagalah, jangan sampai kita terlalu terdedah. Kalau dah ada syubhat, ada satu tempat tu apek jual ayam tu. Orang Melayu kita ambil. Kita kena pastikan tangan terakhir ayam ke ataupun daging itu biar orang Islam. Bukan orang yang bukan Islam. Ini orang yang bukan Islam tu datang jual murah sikit je. Lepas tu dia pula ijtihad. Ini orang Islam yang sembelih. Kita terus ambil. Jadi kalau tak haram, katalah orang Islam yang sembelih tu, tapi daripada tangan dia sekurang-kurangnya syubhat. Tapi nak untung punya pasal, sanggup kita menepikan haram syubhat tu. Ada berkat ke? Tak ada berkat. Bahkan orang yang makan tu tingtong. Dah mula murung, makan benda-benda macam ni. Tu buat daging. Kadang kita ni, orang kita ni kurang sensitif lah. Dah jelas tulisan tu. Saya jalan kat mall tu, maklum kadang-kadang raikan anak, isteri apa semua, ngumpat pula kat belakang. Jalan kat Emporium. Jalan-jalan tu kan bawa kan, tengok kan. Yang mana makan makanan laut tu dah satu hal lah, tak apalah, tu makanan laut, tak kena sembelih, tak kena apa. Yang ada tu rancak makan, ya Allah, dah jelas yang jualnya tu mata tak boleh buka, tetap juga. Susah lah nak cakap. Ni akibatnya daripada jahil ni lah, tak mengaji. Jadi siapa nak nasihatkan? Asal dah 2-3 orang muka kita masuk dalam, semua masuk. Kan dah jelas anak lelaki. Masuk je muka. Kalau bin tu kan sedap, Nuraini bin Abu, dia masuk. Anak lelaki.
Bukan nak ceritakan orang tu salah ke, itu dah memang dia. Kita ni orang Islam ni jagalah diri kita. Tak. Tak. Mana yang boleh jaga-jagalah tuan-tuan. Maksudnya saya cakap macam itulah. Sekurang-kurang tidak ada tak ni halal ni apa. Sebenarnya dah jalan. Bismillah. Ini kalau dah sampai nampak syubhatnya tapi saja-saja buat tak ada apa-apa. Tak eloklah macam tu. Benda makan ni kan jadi darah daging. Ya tak? Dalam makan macam tu, bismillahnya ke laut. Suap anak. Dah kursus makanan lah pula. Masuk tu. Dia kata al-arsyu wa ma hawa wal malaikatu alhamiluna lahu mahmuluna biqudratihi wa tahta qahrihi wa fi qabdatihi. Arasy dan apa yang menyelubunginya dan malaikat yang memikulnya, semuanya memikul dengan kekuasaan Allah, yakni Allah yang jadikan. Di bawah takluknya, yakni Allah dengan sifat kudrahnya mengadakan, menjadikan, menghendaki atas perkara itu, dan di dalam kekuasaannya. Faham? Arasy tu makhluk Allah. Arasy tu pula dipikul oleh malaikat. Malaikat tu pun makhluk Allah. Arasy malaikat yang banyak tu menunjukkan atas betapa berkuasanya Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala menjadikan apa yang dia kehendak. Fakullu ma yaqturu bil bali, ni au yartasimu fil khayali minat takyifati wal amthal yunazzahu anhu al kabirul muta'al falaysa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir. Katanya, ni kalau ada kitab boleh garis, ni penting ni. Maka segala apa yang terlintas di dalam hati atau terlukis di dalam khayalan daripada segi bentuk dan contoh, kalau ada kata bentuk, kaifiat, contoh, warna, berubah-ubah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha tinggi, suci, yakni bersih dari segala yang disebutkan tadi itu, kerana tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jelas, bersih, suci akidah kita tuan-tuan dan puan-puan. Jangan dibiarkan akidah Wahabiyah masuk, mengacau, mengelirukan, menyesatkan orang Melayu. Jangan dibiarkan. Kena ada juga yang bercakap. Kalau boleh kita tak nak bercakap pasal Wahabi ni, tapi oleh kerana dia dah bawa sampai menjejaskan akidah, kena cakap jugalah. Mimba bidarurah, cakap. Walaupun tak elok kalau nak cakap banyak-banyak. Sebab apa? Ini macam menimbulkan polemik antara umat Islam. Tapi kadang kena cakap lah. Kan nanti orang ingat betul juga. Tu yang sampai ada orang kata, Ustaz, saya nak tanya, betul tak kalau orang cakap Tuhan atas langit? Betul juga lah. Betul juga. Nampak? Akibat daripada sunyi tentang pemahaman, penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai dah boleh samakan akidah musyabbihah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya cakap ni atas bab darurat lah. Cakap juga, supaya jangan tuan-tuan nanti ataupun orang-orang di bawah tuan-tuan terikut-ikut dengan pahamannya. Jadi kita belajar yang ini jelas. Kita tak menyamakan Allah dengan sesuatu pun. Jazam kita tu kena dengan waqi'. Bukan macam orang kafir. Walaupun dia kata Tuhan ada, tapi dalam masa yang sama menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tak kena tu. Walau dia mengaku ada Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia letakkan sifat makhluk pada Tuhan. Kena tak? Orang Islam jazamnya Allah itu ada, yakni Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang maha berkuasa. Dalam masa yang sama kita nafikan sifat kekurangan bagi Tuhan. Dalam masa yang sama mustahil Tuhan memiliki sifat kelemahan. Nampak beza tu? Beza. Sebab tu katanya al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'. Jazam itu kena dengan waqi'. Kalau jazam saja tak cukup, tak kena dengan waqi', tak kena, tak boleh. Faham? Oh, jazam sungguh lah, percaya Tuhan sungguh. Dalam masa yang sama Tuhan ada anak. Dalam masa yang sama Tuhan ni macam makhluk juga, lemah juga. Itu semua mustahil. Maha suci Allah daripada sebarang bentuk kekurangan dan kelemahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.